Kayung dia. Tu kayung dia. Oh, hebat. Beli dah ni. Ke surat berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Asa yang kedua, muka surat 49. Muka surat 49 kitab Jawi hak lama ni. Muka surat 49 baris yang ke-14 daripada bawah, asal yang masuk dalam pasal yang keempat yang membicarakan tentang hati. Jadi wajib atas kita kena jaga hati dan baiki hati supaya jadi baik. Di sini Imam Ghazali sebut 5 asal ataupun 5 dalil yang memadai untuk kita nak jaga hati, ataupun nak pelihara hati supaya hati kita sentiasa dalam keadaan baik. Jadi kita sambung kuliah kita yang terhenti PKP itu masuk dalam asal yang kedua. Asal dengan makna dalil. Dalil yang kedua, nisbah kita kena jaga hati, kena memelihara hati biar jadi baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum." Atau kama qala. Jadi semasa Nabi baca hadis ni kepada sahabat, banyak sahabat-sahabat yang menangis. Ada tu kerana takut atas penjagaan hati ni. Bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik
kepada rupa kamu. Bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik kepada rupa kamu. Maksud Allah tidak tilik kepada rupa ni, mana Allah tidak balas di atas kelakuan rupa parah kita. Allah Ta'ala tidak balas di atas kelakuan rupa parah kita. Ada? Tu. Bala baik, bala buruk lah. Bala dosa, bala pahala. Bukan nisbah rupa parah kita dah. Gitu. Dan begitu juga Allah Ta'ala tidak balas kepada amal kita. Murad amal ni rupa zahir amalan kita. Kalau rupa zahir amalan kita comel molek, Allah Ta'ala tak suluh lagi. Sebab Allah Ta'ala tak balas atas rupa amal pada zahir. Kalau rupa amal pada zahir comel molek, tapi batin hati tak molek, tak molek. Jadi tak molek juga. Sebab apa? Sebab Tuhan tak tilik atas rupa zahir. Tuhan tilik atas hati. Kalau hatimu comel molek, Tuhan balas atas hati yang comel molek. Atas rupa zahir, nisbah rupa parah, nisbah amal zahir, Tuhan tidak tilik di situ, tidak balas di situ. Tu maksud dia. La yanzuru tu dengan makna la yujazikum. La yujazikum makna Allah Ta'ala tidak balas. Dan hanya senya menilik kepada hati kamu. Nampak? Hanya senya menilik kepada hati kamu. Murad menilik tu menilik oleh Allah. Ada? Menilik oleh Allah kepada hati kamu. Jadi hati ni tempat tilik. Hati tempat tilik. Kalau hati molek, moleklah Tuhan tilik. Kalau hati tak molek, tak molek lah. Kerana tempat tilik situ. Hak amalan zahir ni, hak rupa parah zahir ni, Tuhan tak tilik. Molek uduh, Tuhan tak tilik situ. Tuhan tilik atas hati kita. Jadi kalau hati kita molek, molek lah. Murad hati ni, makna kebersihan hati, ikhlas. Ila qulubikum ay ila ikhlasi qulubikum. Gitu. Hazah mudah tu. Kalau orang ngaji kaedah Arab dia panggil hazah mudah. Ada maksudnya ila ikhlasi qulubikum. Makna Allah Ta'ala tilik kepada ikhlasnya hati kamu. Gitu. Apa makna ikhlasnya hati kamu? Yakni kebersihan hati tu. Ada kebersihan hati. Hati ni duduk dalam. Pada hati ni duduk dalam. Tapi hati ni ada kotor, ada bersih. Ada kotor, ada bersih. Kalau hati kita ni dihiasi dengan perkara-perkara yang baik, maka hati kita akan jadi baik. Kalau hati kita ni kita letak perkara-perkara yang buruk, maka hati kita jadi buruk. Faham tak? Dia ada benda-benda yang buruk, benda-benda yang baik. Ada benda-benda yang kotor, ada benda-benda yang bersih, yang suci. Jadi nisbah penjagaan hati ni atas perkara-perkara tadilah. Kalau kita meletakkan perkara-perkara kotor kepada hati ni, maka hati kita ni akan mengandung pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Kalau kita meletakkan pekerjaan-pekerjaan yang bersih, maka di situ hati kita bersih. Gitu kaedah dia. Nisbah penjagaan hati ni. Jadi kalau kita nak meletakkan hati kita sentiasa di dalam kebersihan, kita kena isi benda-benda hak bersih. Macam gelas, kita ada satu gelas, kita nak suruh gelas tu bersih, kena isi benda-benda yang bersih. Kalau kita isi air ataupun benda-benda yang kotor, maka rupa gelas kita tu akan jadi kotor. Macam kita letak air kopi ataupun kita letak air seluk, gelas kita jadi kuning, kotor. Kalau kita letak air jernih, air bersih, gelas kita tetap akan bersih. Begitulah kaedah hati, penjagaan hati. Maknanya kita kena meletakkan pekerjaan-pekerjaan yang baik ataupun amalan-amalan yang baik.
Ada, gitu. Amalan-amalan yang baik. Di mana Nabi kata dalam hadis, innal quluba latasda'u kama yasda'ul hadid wa majla'uha ya Rasulullah tilawatul Quran wa zikrul maut. Nabi kata sesungguhnya hati-hati ni, sesungguhnya hati, innal quluba, sesungguhnya hati ta'ubah seperti berkaratnya besi. Latasda'u kama yasda'ul hadid. Ada ta'ubah hati ni, hati hak berkarat ni seperti berkarat besi. Nabi nisbahkan hati-hati hak berkarat ni seperti berkarat besi. Besi kalau dah berkarat kok, ada kita nak cuci balik payah. Ni kaedah cuci balik, dia kena buang kepingan karat orang blasting ni. Ada tu orang kerja projek, dia tahu nak blasting nak wi tangga habis karat besi dia cat balik baru jadi bersih. Gitulah kaedah berkeping hati ni kalau dah berkarat. Ada tu. Kemudian sahabat tanya Nabi, wa majla'uha ya Rasulullah, bagaimana kaedah kita nak membersihkan hati? Kaedah nak membersihkan hati, ada sebab hati ni dia tak boleh lock karat. Kerana apa kita kata tak boleh nak lock karat? Sebab hati ni tempat tilik Tuhan. Hati ni tempat tilik Allah. Takkan kita nak Allah Ta'ala tilik dalam keadaan hati kita karat, malu lah kita. Nak lock hati ni dalam keadaan berkarat, sedangkan barang karat ni barang yang orang nak tilik. Macam kalau kita nak ngadak raja, kita nak hola bekas yang berkarat ke dia, ada malu. Ataupun benda-benda yang basi, contoh kalau makanan basi, orang dah buat kerja lagu tu. Begitu juga kita hamba, ada hati ni sebagai tempat tilik Allah. Kita kena pastikan yang hati kita ni senantiasa bersih. Kerana Allah nak tilik, bukan manusia nak tilik. Allah yang nak tilik. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa, Allah maha pentadbir. Ada itu. Jadi kena pastikan. Lalu sahabat tanya bagaimana kita nak membersihkan hati? Nabi jawab, ada tilawatul Quran wa zikrul maut. Cara nak bersih hati, kita kena memperbanyakkan Quran. Bubuh kalimah thayyib ataupun kalamullah. Ada perkataan Allah itu di dalam hati ni. Quran tu dalam hati. Gitu. Kalau kita senantiasa duduk dengan Quran, ada Quran ni dia menyerap masuk kepada hati, di situlah pemprosesan hati hak berkarat kepada bersih. Tu proses dia tu. Ada proses nak bersih. Kalau macam orang nak cuci mozaik kotor-kotor, orang letak asid. Ada asid tu sebagai bahan untuk nak bersihkan mozaik daripada kotor. Maka bahan untuk nak bersihkan hati daripada kotor ialah kalamullah. Pada Quran. Kita bubuh Quran tu dalam hati kita ni. Bila kita bubuh Quran dalam hati kita, Quran ni lah sebagai alat untuk nak proses hati-hati hak karat, hati-hati hak kotor tu keluar habis, akhirnya jadi bersih. Gitu kaedah dia. Kena memperbanyakkan baca Quran. Jangan tinggal Quran. Paling-paling tidak pun baca Quran. Tu. Kalau nak comel lagi, faham. Ada intipati Quran tu. Isi kandungan Quran tu biar kita faham molek. Gitu. Bila gitu, barulah hati kita ni ada senantiasa ada orang panggil bahan proses untuk penyucian daripada kekotoran kepada kebersihan ataupun penyucian. Yang kedua, wa zikrul maut. Sebab apa Nabi kata ingat ke mati? Kerana ingat ke mati ni tempat penyudah. Tempat penyudah dalam kehidupan kita. Tempat penyudah dalam kehidupan kita mati. Bila mati ni maka disitulah bermulanya kehidupan akhirat kita. Bermulanya kehidupan akhirat kita. Gitu. Sebab tu senantiasa ingat ke mati, supaya sewaktu hidup ni apabila kita ingat ke mati, kita akan ambil persiapan ataupun bekalan-bekalan untuk nak adab mati, nak adab hari mati esok-esok. Faham tak? Mati ni, masa mati ni tak ada kita tahu.
Tak ada orang yang boleh tahu. Allah Ta'ala rahsia. Sebab nak suruh kita ni senantiasa bersedia dalam kehidupan kita. Mana sepanjang masa hidup dalam keadaan orang panggil melakukan persiapan, mencari persediaan bekal untuk nak menghadapi mati. Bila kita senantiasa ingat ke mati, di situlah kita akan rasa nak bawa bekalang ni. Sebab nak ada hari mati adanya soal muka nakir, adanya azab dan nikmat. Tu bila kita mati, putus dah hak bagian kelazatan dunia ni, putus dah. Tak ada dah hak bagian lazat alam dunia ni, tak ada dah. Hak bagian makan nasi kerabu, hak bagian minum air dan sebagainya, tak ada dah, putus dah hak bagian kelazatan. Dia akan ada hak bagian alam akhirat pula. Gitu. Sebab tu Nabi kata kaedah untuk kita nak beri hati kita ni senantiasa orang panggil bersih, ataupun ada alat penyuciannya, kita kena senantiasa ingat kepada mati. Tu molek-molek kita wiacak pergi ziarah kubur dan sebagainya, tempat-tempat orang meninggal kita kena pergi ziarah, supaya kita ni mari hadir ingatan kita kepada mati. Sebab mati ni alat untuk kita nak menyucikan hati-hati hak kotor, hati-hati hak karak tu. Tu Nabi sebut dalam hadis au kama qala. Jadi murak dengan kebersihan hati, yakni ikhlas. Murak dengan kebersihan hati itu yakni ikhlas, kerana dia azah mudah situ. Ila ikhlasi qulubikum, kepada kebersihan hati kita ni. Gitu. Jadi Tuhan nak tengok hati bersih. Makna Tuhan nak tengok, Nabi sebut dalam hadis ni, Tuhan nak tengok hati kita ni bersih semua. Kalau main hati duk kotor je, mengundang kemurkaan daripada Allah. Main nam dia, Tuhan tengok kotor semua daripada muda pas tua ni, hati duk kotor semacam gitu. Jadi mengundang kemurkaan Allah di situ. Apabila mengundang kemurkaan Allah, kita nak betul hidup ni, sementara ke mati payah. Sebab tak ada orang panggil pertolongan daripada Allah. Dak mari pertolongan daripada Allah. Bila dak mari pertolongan daripada Allah, kita nak betul hidup. Nak betul hidup, nak tuju kepada alam barzah tu akan jadi payah, rumit. Nak mari ke sejid tak boleh. Nak mari dengar orang ngajar tak boleh. Jadi culah semua gitu. Maka hati senya tiba-tiba tepat tilik Rabbul Alamin. Gitu. Tiba-tiba tu makna apabila engkau mengetahui akan hadis ni, apabila kita tahu akan hadis di atas ni, yakni hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum ni, tepat tilik Rabbul Alamin, makna hati ni kita dapat simpulkan bahawa hati ni tepat tilik Allah. Hati ni tepat tilik Allah. Apa maksud tepat tilik Allah? Maksud tepat tilik Allah ni, Allah membalas kebajikan kepada hamba. Pada Allah Ta'ala balas kebajikan kepada hamba tu dengan kiraan hati. Gitu, dengan kiraan hati. Bukan kiraan rupa parah, bukan kiraan amal zahir dah. Kiraan hati kita. Kalau kita buat tu dalam keadaan hati kita bersih, comel, molek, ikhlas, maka situlah Allah Ta'ala akan balas kebajikan. Kalau kita buat dalam keadaan hati kita kotor, hati kita tak bersih, maka di situ Allah Ta'ala akan balas dengan kejahatan. Allah Ta'ala balas dosa. Faham tak? Gitu. Tu maksud tepat tilik.
yakni tepat Allah Ta'ala balas di atas pekerjaan kita tu. Jadi ukurannya hati. Sebab tu kita kena ingat kehidupan kita ni hak paling utama kena jaga hati. Hak paling utama kita kena jaga hati. Jangan kita duk jaga anggota zahir je. Kalau ni sebuah muka kau pakai bedak, pakai pencuci, macam-macam alat nak suruh nampak orang panggil cerah muka. Kalau ada mari bitik-bitik hitam tu, tambah dah. Kita orang lelaki ni boleh tahan sikit. Kalau orang puan kok dia cukup jaga. Kalau mari jeragak sikit je, padahal jeragak beli obat lalu. Obat pula bukan murah, 780, 100 lebih. Comot apa nak wilang bitik hitam mari muka jeragak ada muka comot pakai nak wilang. Sebab apa? Sebab dak comel nampak ada bitik hitam. Gitu. Kalau ni sebuah hati, bitik dosa hak timbul tu melalui bibit dosa lagu mana? Tu kita cakna ataupun tidak. Kalau kita cakna seperti caknanya anggota zahir kita, seperti kita cakna muka kita yang terkena orang panggil jeragak ni, alhamdulillah dah. Mana bukan setakat muka dia jaga. Bitik hitam hak timbul pada hati dia jaga juga. Mari orang panggil titik je hitam pada hati, istighfar lalu dah. Istighfar astagfirullahalazim beratus-ratus kali istighfar. Apa? Sebab tadi salah. Dah takut dosa tadi. Tu. Sebab dosa ni bila kita mengerjakan satu, dia akan terkesan satu titik hitam. Maka kita istighfar. Alhamdulillah. Itu kaedah penjagaan orang panggil. Jadi sama, balance dengan kita jaga anggota zahir. Bukan tak boleh jaga anggota zahir, boleh juga jaga anggota zahir. Gitu. Tapi anggota batin ni kita kena utama. Mana utama sangat-sangat. Lebih daripada anggota zahir. Biar ingat gitu kita orang mengaji ni. Kita orang mengaji ni biar ingat situ. Biar ingat kaedah penjagaan hati ni kata. Maka ajikku. Ajik ni mana naik herang. Ku tu Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ni mari naik herang. Mari naik herang, mana kita kata naik lemah. Setengah-setengah kita kata, aku ni naik lemah, mikir kemung. Gitu, naik lemah. Naik herang, ajik orang panggil. Dengan orang yang mencita-cita dengan mukanya. Orang yang mencita-cita dengan mukanya, yang ia muka tepat tilik makhluk. Tu. Jadi Imam Ghazali naik lemah, naik herang. Warna yang manusia ni duduk cerita ke muka je. Maknanya duduk jaga ke muka je. Sedangkan muka ni tepat tilik makhluk. Makhluk ni benda hebat. Benda hebat makhluk. Benda boleh buat makhluk. Benda boleh buat. Tak boleh buat makhluk. Tak ada makhluk boleh buat. Makhluk ni sifatnya lemah. Bila bunyi sifat lemah, tak usah kata boleh buat Bila bunyi lemah, tak usah kata boleh buat. Bateri kalau lemah, tak mampu nak hidup kereta. Tak mampu nak hidup kereta. Tak usah kata nak buat jalan, nak buat hidup enjin tak boleh dan lemah bateri. Pendek kata kau, buang bateri tu, boh bateri lain. Baru start cek brung hidup. Sebab barang tak lemah hidup. Kalau barang lemah, tak boleh. Jadi sifat manusia ataupun sifat makhluk ni sifat lemah. Lawang dia kuasa. Sifat kuasa ni mutlak hak Allah. Sifat kuasa mutlak hak Allah. Tak ada pada hak lain. Selain daripada Allah, tak ada sifat ni. Kerana sifat qudrat ataupun pengkuasa ni wajib ada di Tuhan. Wajib ada di Tuhan, dia panggil sifat ma'ani. Bila ada di Tuhan, tak ada pada yang lain. Kalau ada juga pada yang lain, bermakna yang lain boleh jadi Tuhan juga. Yang lain tu boleh jadi Tuhan juga. Sebab tu kita ngaji kalau bab ilmu tauhid,
Se pada zat, se pada sifat. Maksud se pada sifat, sifat kudrat ni se. Jadi bila se, hanya khususiah pada Allah, pada zat Allah. Bila khusus pada zat Allah, tak ada dah pada yang lain. Kalau ada pada yang lain, bukan orang panggil se pada sifat. Tak, dia tak akan jadi se pada sifat. Jadi nak royaknya, yang lain selain daripada Allah, tak ada sifat kuasa. Bila tak ada sifat kuasa, lawan dia apa? Lawan dia lemah. Jadi kita makhluk ni bersifat dengan lemah. Apa hebat makhluk kalau dah lemah? Macam kita kata tak dia, bateri kalau dah lemah, apa hebat bateri itu? Nak pergi hidup enjin tak boleh. Ada hak hebat bateri bila dia gagah, dia ada kuasa untuk nak pergi hidup enjin, baru dia hebat. Kita kata boleh hidup enjin kereta. Faham tak? Jadi nak royak makhluk ni tak ada kehebatan. Bila tak ada kehebatan makhluk, apa hak kita nak duk apa benda ni tu kepada makhluknya? Ada nak duk tunjuk kepada makhluknya. Jadi Imam Ghazali ni dia mari ajib, mari hairan. Apa yang manusia ni hanya duk jaga muka ni sungguh-sungguh sangat, ada tempat tilik makhluk, sedangkan hati dok jaga. Gitu je kalau nak ayat. Sedangkan hati dia dok jaga pula. Sedangkan hati ni tempat tilik Tuhan. Sedangkan hati tempat tilik Tuhan. Cuba kita kira molek. Kita selami sungguh-sungguh perjalanan hidup kita, kat mana kita duduk? Kita jaga sungguh-sungguh ti dok ni. Barang dalam mang ni yang dinamakan hati sebagai tempat tilik Tuhan. Ada berbanding dengan wajah zahir kita. Kita letak di mana? Kena gitu lah. Ngaji ni kena mari main nengung sikit. Orang panggil muhasabah. Kalau tidak kau dah nak kerja tak mau. Ada sekurang-kurangnya balik tafakur. Dalam tengok gitu. InsyaAllah Tuhan buka jalan. Jadi Imam Ghazali kata kok manusia ni lagu tu. Ada tu. Duk mulia sangat atas makhluk sehingga jaga-jaga sungguh ti barang hak zahir. Macam rupa parah zahir. Habis. Maka dibasuhnya muka. Muka kalau kotor sikit dia basuh lalu. Ni colek kena kuah gula. Kena ngecik apa-apa pun seluk. Cari air lalu basuh konyoh. Tak muri kotor. Dan dibersihnya muka tadi daripada cemar-cemar, mana barang kotor. Bersih lalu, bukan taruh lama-lama dah. Kena kotor cari lalu. Tak ada pun cari tisu nak kesak. Paling tak ada pun kalau tak ada tisu, ambil baju wing, akak baju sak. Apa? Tak muri kotor muka. Gitu. Dan daripada jahat-jahat. Jahat-jahat ni makna luak-luak. Luak-luak lah, macam peluh ke, bahan seluk ke, tu orang panggil luak-luak tu. Dan dihiasi akan dia akan muka. Manusia gitu lah. Muka ni nak nampak comel mah. Nak nampak comel mah. Bau bedok, bau macam-macam lah ni, pencuci muka apa gitu, banyak sangat alat tang lah ni. Hak laki pun ada, hak perempuan pun ada. Alat tang, nak royak orang panggil hiasi muka. Bahagian nak hias muka. Dengan barang yang dapat akan dia. Dengan barang yang dapat akan dia. Tu. Dapat daripada segala perhiasan lah. Macam-macam lah. Macam kita kata saat ni lah, beli benda ni, kosmetik ni, kosmetik ni, kosmetik ni. Gitu. Supaya apa tu? Supaya jangan dipandang makhluk padanya pada muka atas kecelaan. Murak jangan tu tidak. Tidak lebih tepat. Supaya tidak dipandang makhluk padanya pada muka atas kecelaan. Atas kecelaan mana nampak orang panggil, supaya orang tengok kita ni nampak comel lah. Makna tak nampak uduh. Macam kita kata tadi ada jeragak ni, nak suruh orang tengok bersih molek muka, beli kosmetik, buang jeragak gitu. Tu maksud dia.
sebab tak mui makhluk pandang atas kecelaan. Dan tiada menyungguh-nyungguh dengan hatinya. Ni masuk syahid kita. Dan tiada menyungguh-nyungguh dengan hatinya seorang. Nampak? Bagi hati tak sungguh pun. Tak adaklah kata mengintai-ngintai semua hati ni. Hati aku ni kotor, tadi duduk buat benda ni, duduk buat benda ni. Ada. Gitu. Tak ada. Dia kata tiada menyungguh-nyungguh dengan hatinya seorang yang ia hati tepat pandang Rabbul Alamin. Mana tepat pandang Tuhan? Tepat pandang Allah. Sepatutnya kalau kita orang cerdik, ada orang ngaji, orang yang faham agama, kita kena keutamaan pada hati dulu. Lagu mana kaedah? Ada nak jaga hati. Kaedah nak jaga hati, bangun pagi-pagi, mandi lu hati basuh lu hati kejut tidur pagi-pagi tu basuh lu hati. Basuh dengan benda, dengan wuduk, dengan air wuduk. Basuh dengan apa? Dengan solat. Basuh dengan apa? Dengan istighfar, dengan zikir. Ada tilawatul Quran, tu kaedah. Basuh dulu. Kalau boleh bangun awal-awal tu, ada belum masuk waktu subuh, basuh dulu, gonyoh dulu sekali situ. Lepas subuh gonyoh pula lagi. Gonyoh dulu. Anggur-anggur orang boleh bersih. Giah cari makan. Giah nak kerja pun. Dang lah tahan. Esok basuh pula. Makna gitu. Ni dok tahannya main lok dok basuh. Makan hari, makan minggu, makan bulan, makan tahun. Makan tahu, akhirnya mati dalam keadaan tak basuh langsung mati. Tak ada rasa nak menyucikan hati dengan pekerjaan yang kita sebut tadi dak. Tu kita takut. Faham tak? Gitu kaedah. Dia kena duduk situ barang ni, kita ni. Jangan duk galik atas kerjaan hak ewa dunia kita je. Sebab apa? Sebab hak ewa dunia ni bukan kekal pun. Putus belaka bahagian kelazatan dunia ni, putus belaka. Faham tak? Hak kekalnya hak bahagian akhirat. Maka disucikan dia. Di hati. Dan dihiasi akan hati. Nampak? Tu yang Tuhan kata ni. Bila dah kita tahu, kita faham sekarang ni, hati ni tepat tilik Tuhan, maka di situ kita kena ambil, kita kena hias hati kita ni, kena sucikan hati kita, hiaskan hati kita, harumkan hati kita. Tu kaedah hati dengan pekerjaan yang baik, dengan amalan yang baik. Banyak amalan baik ni. Allah Ta'ala wak mari ibadat tu. Banyak Tuhan wak mari. Di antaranya zikrullah, istighfar, tasbih, tahmid, baca Quran, solat, siam, puasa dan sebagainya. Itu kaedah alat-alat. Macam kita kata nisbah muka kok kosmetik. Alat kosmetik. Alat kosmetik nisbah muka. Nisbah hati, alat kosmetiknya ialah amalan-amalan yang Allah Ta'ala perintah atas kita ni, supaya dari amalan tersebut akan menjadikan penyucian kita, menjadikan kemuliaan hati kita, menjadikan keharuman hati kita. Supaya sebab apa yang kita kena suci hati, harumkan hati, supaya tiada memandang, lapas tiada jatuh, bubuh kena tambah situ, supaya tiada memandang Rabbul, supaya tiada memandang Rabb, yakni Allah Ta'ala lah, yang terlebih sebutannya Allah,
atas cemar-cemar. Jadi supaya Allah dok pandang hati ni, dalam keadaan hati kita ni bawa banyak sangat mengandungi perkara-perkara hak cemar. Tu yang kita kena sucikan hati, kena hiasi hati, supaya Allah Ta'ala tidak pandang hati ni dalam keadaan dalam keadaan cemar-cemar, dalam keadaan hati kita ini dipenuhi perkara-perkara yang kotor. Senang katanya dipenuhi dosa. Gitu. Dalam keadaan hati kita ni diselubungi dosa. Mudah faham tu tak? Diselubungi dosa. Kerana macam kita kata dia, kalau tiap kali Tuhan tilik hati kita dalam keadaan diselimuti dengan dosa-dosa, mana kita nak dapat rahmat Allah? Mana kita nak dapat kemuliaan daripada Allah? Payah nak dapat rahmat, nak dapat kemuliaan Allah. Apa? Sebab tiap kali Tuhan tengok hati ni, hati duduk dalam keadaan diselimuti dosa-dosa. Payahlah nak ambil rahmat Allah. Bila kita terputus rahmat Allah, jauh daripada kemuliaan Allah, maka masalah besarnya kita nak bina kehidupan kita atas landasan yang betul alam akhirat cukup-cukup payah. Kerana sifat kita manusia lemah. Bila lemah, kita kena gantung atas kekuatan. Di mana kekuatan? Kekuatan ada pada Allah. Kerana Allah yang bersifat dengan kudrat, bersifat dengan tahu kita tak ada kuasa, bergantunglah pada yang berkuasa. Gitu. Barulah. Baru betul perjalanan kita. Dah main kita putus rahmat daripada Allah, kita putus kemuliaan daripada Allah, bagaimana kita nak mendapat pertolongan Allah? Wa man nasru illa min indillah. Tiada pertolongan melainkan daripada sisi Allah. Sebab Allah je yang layak tolong. Kerana apa Allah layak tolong? Pada Allah ada satu sifat yang dinamakan pengkuasa. Maka Tuhan berkuasa menolong atas tiap, termasuk kita manusia, untuk nak duduk atas landasan sebenar. Tuhan yang tolong. Kalau jauh daripada pertolongan Allah, maka kita tidak dapat nak meletakkan kehidupan kita atas landasan yang sebenar. Gitu. Jadi walhasilnya, tak dapat tidak, kita kena sucikan hati supaya Tuhan dalam keadaan bersih. Barulah Tuhan curahkan segala rahmat atas diri kita. Bila kita hidup dalam keadaan dipayungi oleh rahmat Allah, maka disitulah kita akan berjalan tuju kepada alam akhirat dalam keadaan tenang. Gitu. Orang panggil dalam keadaan tenang, dok serabut hidup. Daripada muda, daripada kecil, pak besar, pak tua, pak mati, susah semua. Susah semua. Dok rajin selesai hidup. Dah nak selesai mana main hubungan dengan Tuhan dok jaga, hati lok kotor je, jauh daripada rahmat Tuhan. Nak senang mana? Dosa nak kata senang sebab kita tak dapat pertolongan daripada Allah. Kerana apa? Kerana hubungan kita dengan Allah jauh. Gitu. Baik, habis. Jadi dia kata supaya tiada memandang Allah yang terlebih sebutannya Allah atas cemar-cemar dan daki padanya pada hati. Maksud daki itu dosa-dosa, dan kecelaan dan kebinasaan dan cedera. Tambuh ni. Tambuh ni. Benda-benda orang panggil benda-benda hak cemar, daki-daki, kecelaan, kebinasaan ni jangan ada ni. Jangan ada pada hati kita. Sebab tu
kita kena pastikan yang kita ni faham tentang sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Belajar ada apa dia sifat yang dipuji, apa dia sifat yang dicela, supaya kita boleh beza mana dia yang dipuji, mana dia yang dicela. Ada, maka apabila kita faham ini sifat yang dipuji, ini sifat yang dicela, bahagian sifat yang dipuji kita ambil boh pada hati kita ni, supaya ada kemuliaan hati itu, supaya ada kemuliaan. Sebab apa hati kita ada kemuliaan? Sebab kita hidup dalam keadaan bersifat dengan sifat mahmudah. Kemudian mana-mana sifat mazmumah, sifat yang dicela, jangan bertapak pada hati kita ni, kena singkirkan supaya dia pergi jauh-jauh. Ada, jangan bertapak pada hati. Sebab tu kita kata tadi, kita kena faham apa dia sifat mahmudah. Sebab apa kita nak faham sifat mahmudah? Kerana sifat mahmudah ni perlu kita ambil supaya kita mendapat kemuliaan hati. Gitu. Sifat sabar. Sifat mahmudah belaka tu sifat yang dipuji. Jadi nisbah sifat yang dicela, riak, ujub, takabur dan sebagainya, tu kita kena buang. Sebab itu sifat yang boleh menghancurkan kemuliaan hati kita. Jadi orang pandang kita ni cela, keji. Gitu. Tetapi dia sia-siakan, tetapi dia sia-siakan dengan berlomba. Tu ni nak ayat perangai kita. Bahkan dia sia-siakan, bahkan dia sia-siakan berlomba. Jadi kita orang panggil tinggal juga, lok juga hati ni berlomba dengan sifat-sifat mazmumah, berlomba dengan benda-benda yang cela, berlomba dengan dosa-dosa, dengan maksiat, dengan kemungkaran dan sebagainya. Kita sia-siakan hati kita dengan beberapa kemaluan dan luak-luak, makna benda-benda yang kotor, dan jahat-jahat, yakni benda-benda yang keji. Jikalau melihat makhluk atas seorang daripadanya, daripada beberapa kemaluan, beberapa kekejian sani, nescaya dijauhkan dia seorang dan melepaskan mereka itu makhluk daripadanya, daripada kekejian. Makhluk daripadanya, daripada kekejian. Nampak? Gitu kita. Kalau makhluk nampak, kita buang kekotoran. Sebab tu kadang depan makhluk, nisbah cakap kita manis je belakang. Kita acung rapat jik. Ngopak cara dia rapat jik, tapi jumpa dia manis. Sebab apa? Sebab kita tahu dah bila kita royak barang-barang cela, akan dipandang kita lain. Jadi kita nak jaga dia, buat comel. Begitu juga rupa parah kita. Rupa parah kita kalau kotor-kotor, mari dak comel, nak ngadap makhluk, kita bersih, nak suruh jadi comel. Tu perangai kita. Tapi nisbah hati bila nak ngadap Allah, tak ada orang cakna. Kita biarkan, kita lepaskan hati kita bergulung dengan kekotoran dosa-dosa. Tu. Jadi kena tilik molek. Tu asal yang kedua, nisbah penjagaan hati. Asal yang wallahu a'lam. Jadi masuk asal yang ketiga pula. Kita baca sikit dulu sebab mukaddimah lama tinggal ni 3-4 bulan. Baca sekadar tu dulu sebagai mukaddimah kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.